Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wadallah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menyaksikan Festival Renang Sekolah-Sekolah Rendah Brunei Darussalam 2023. Berangkat sama paduka-paduka anak anda Duli Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhub Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Festival berlangsung di Kolam Renang Kebangsaan Kompleks Sukan Hassanah Bolkiah, Brakas. Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman menyertai 7 acara renang. Dalam acara renang 50 meter kuat dada, Yang Teramat Mulia memenangi pingat gangsa. Festival yang julung kalinya dibukakan kepada pelajar sekolah rendah berumur antara 7 tahun hingga 11 tahun dan disertai 151 pelajar dari 12 buah sekolah rendah kerajaan dan swasta. Hadiah disampaikan oleh Abang Julaihi bin Muhammad, pemangku pengarah pendidikan co-curriculum. Festival dianjurkan bersama oleh Kementerian Pendidikan melalui bahagian jasmani dan rekreasi, Jabatan Pendidikan Co-curriculum dan Persatuan Renang Amatur Brunei Darussalam. Sembilan pegawai kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang terpilih mengikuti program perkembangan perkhidmatan awam di Republik Singapura bertolak meninggalkan negara kemarin. Program merupakan hasil program pemimpin-pemimpin muda kali ke-8 yang telah diadakan bulan Ogos tahun lalu di Republik Singapura dan dimeterai melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman antara Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Kerajaan Republik Singapura. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei untuk mengucapkan selamat belayar, Yang Berhormat Pihin Dato' Laila Raja, Meja Jana Bersara Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Para peserta terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pembangunan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Mempelajari seberapa banyak yang dapatlah untuk terutama amalan-amalan terbaik bis dorang di sana di Singapura, cara kerja dorang di sana dan polisi dan program yang ada di sana. Apa saja ilmu pengetahuan ataupun penempatan kerja di Singapura itu dapat saya terapkan ataupun aplikasikanlah di Kementerian Pendidikan menjurus kepada transformasi digital itu. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Lambak Kiri Mukim Brakas A diadakan di Sekolah Menengah Lambak Kiri. Jawatan Ketua Kampung Lambak Kiri merupakan salah satu jawatan ketua kampung yang baru diwujudkan. Sebelum ini, para penduduk Kampung Lambak Kiri adalah di bawah pentadbiran Ketua Kampung, Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Lambak Kiri dan kawasan sekitarnya. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan tersebut, Awangku Amir Nur Aminuddin bin Pengiran Haji Muhammad Saleh berumur 37 tahun. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara, juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Pancor Mukim Pekan Tutong juga diadakan. Pengundian menggunakan kaedah kertas undi diadakan di Dewan Seri Kenangan, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Manakala pengundian penggunaan aplikasi mudah alih e-undi PMKK bermula pada Jumaat lalu. 3 orang calon yang layak bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Pancor iaitu Awang Asmali bin Haji Muhammad berusia 51 tahun, Awang Muhammad Adib bin Pihin Datuk Indra Setia Meja Jala Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Sulaiman berusia 32 tahun dan Awang Muhammad Adnani bin Haji Ibrahim berusia 54 tahun. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara itu, Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon bagi penghulu Mukim Seria di daerah Bait juga berakhir dengan pengiraan undi. Acara diadakan di Dewan Pejabat Daerah Mukim Seria. Hadir Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Bait. Awang Muhammad Zairul Halfi bin Talib berusia 43 tahun merupakan calon tunggal bertanding bagi jawatan tersebut. 228 penduduk Mukim menjalankan tanggungjawab mereka mengundi dan daripada jumlah itu, 221 undi bersetuju, 6 undi tidak setuju dan 1 undi rosak serta 44 undi menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis Perundingan Kampung Okong dengan kerjasama Pakatan Sang Jati Dusun mengadakan Festival Adau Gayuh 2023. Festival berlangsung di Gelanggang Sukan Kampung Okong, Mukim Okong, daerah Tutong. Perasmian festival disempurnakan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Festival dimeriahkan dengan beberapa persembahan kebudayaan dan jualan. Adau Gayuh diadakan setiap 1 Mei bagi mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat puak dusun serta melahirkan generasi yang dinamik, progresif, aktif, berdisiplin dan berinovasi. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 3 pelajar pra-universiti Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan bertolak ke Jakarta, Indonesia bagi menyertai persidangan belia ASEAN Itali AIYC kali kedua. Persidangan dianjurkan oleh Global Action Itali dengan kerjasama Sekretariat ASEAN, Kementerian Luar Negeri Itali, negara anggota ASEAN dan beberapa rakanan antarabangsa pada 29 hingga 31 Mei ini. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Pengiran Ali Syafi'i bin Pengiran Haji Abbas, pemangku penolong pengarah Jabatan Sekolah-Sekolah. Antara maklumat AIYC adalah untuk para belia di negara ASEAN dan Itali membincangkan dan berusaha menangani isu-isu penting yang melibatkan belia pada masa ini. 2 tema utama akan dibincangkan semasa persidangan iaitu pemerkasaan belia dan pendigitalan serta perubahan iklim dan keterjaminan makanan. The ASEAN Italy Youth Conference is all about how the powerful minds of the youth can solve worldwide problems. We will then work hard to figure out problems surrounding these themes and solve and provide solutions to these problems. Finally, we'll be presenting these solutions and suggestions in front of the dignitaries from the ASEAN countries and Italy. Bersempena dengan persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei atau Brunei MYCE tahun ini, Minggu Alam Sekitar bertema Road Towards a Sustainable Environment #BeTheSolution akan diadakan selama 3 hari mulai 26 Jun 2023 di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam UBD.
Menurut Pegawai Alam Sekitar Kanan, Jastri selaku Setiausaha Bersama Jawatankuasa Kerja Brunei MYCE 2023 Minggu Alam Sekitar, persidangan mengetengahkan 4 sesi tematik yang akan membentangkan topik-topik semasa termasuk pencemaran plastik dan pengurusan bahan penyejuk mudah terbakar. Bagi sesi tematik pertama, iaitu pencemaran plastik. Jadinya ia termasuklah serpihan laut atau kita panggil marine debris, adalah satu isu yang mendapat perhatian global sejak beberapa tahun lalu yang membawa kepada pelaksanaan perjanjian serantau dan antarabangsa. Sesi tematik kedua pula akan mempromosikan buku panduan yang bertajuk Guideline for Low Global Warming Potential, Flammable Refrigerant, yang mana ianya menggariskan langkah-langkah keselamatan dalam pengurusan dan pengendalian gas alternatif baru yang mesra ozon. Sesi tematik ketiga merupakan topik yang relevan mengenai pembangunan mampan dan tematik keempat memfokuskan kepada penyelesaian berasaskan alam semula jadi. Diungkayahkan oleh Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri. Persidangan akan mengetengahkan isu semasa yang bukan sahaja berbentuk perbincangan mengenai masalah alam sekitar, bahkan cara mengatasi dan menangani masalah tersebut dari pelbagai perspektif. Bukan mudah untuk menyebabkan orang gelak atau ketawa, namun dua pelawak tempatan menggunakan kaedah lawak bersahaja atau spontan sebagai cara menghiburkan orang ramai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya, Maziah Jini ada laporannya. Bermula dengan hanya baibun, dua pelawak tempatan, Awang Muhammad Najib bin Haji Muhammad Jafri dan Awang Muhammad Hairul bin Awang Haji Abdul Latif memanfaatkan bakat semula jadi bercali untuk menghiburkan orang ramai. Lebih dikenali sebagai Najib dan Law, mereka mendapat inspirasi untuk mendalami bidang komedi apabila melihat orang ramai tersenyum dengan lawak yang mereka persembahkan. Dalam usaha mengangkat industri seni khususnya hiburan tanah air, kedua-dua pelawak ini berhasrat untuk meneruskan seni lawak mereka ke negara jiran. Kalau sekiranya kami ini ada buat barang tu di Brunei, there's no entertainment comedy di Brunei. So artinya kalau bukan kami, siapa lagi? Macamlah. Itu yang membakar semangat lah. Misalnya kami yang pave the way di Brunei ni untuk komedi lah, which is satu kebanggaan for me. After this, sekarang ada lagi yang akan newbies datang, I would not be macam tergugat. Instead, I will be so proud because we pave the way for them untuk masuk dalam dunia komedi ini juga, insyaAllah. Kami di sini ni untuk orang membuktikan Arabis kita bukan yang kami ini bagus, bukan membuktikan anak Brunei ni, tanah air ni ada kualiti yang boleh sampai ke peringkat antarabangsa tu, insyaAllah. InsyaAllah dengan adanya nanti jalan Sumatera tu, ia akan membukakan peluang lagi kepada anak-anak Brunei supaya always percaya dengan adanya kita punya integriti diri sendiri itu, kita mau berusaha, kita mau go far, insyaAllah kalau kita niatan lurus, semua tu kita usaha sudah, kita tawakal sudah, insyaAllah Allah will path the way for you. Persembahan komedi yang spontan dengan mengutarakan isu semasa oleh Najib dan Law memberi impak positif kepada penonton. Saya bangga and I'm always happy to keep on coming to see their shows because it's a way for me to appreciate performing arts Satulah and appreciate them for their hard work, to look for creativity, content, and then interaction with the audience. So it's always an entertaining time for me. Kemunculan pelawak-pelawak tempatan ini sudah pasti dapat merancangkan lagi industri seni tanah air sekaligus meletakkan negara Brunei Darussalam mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lain dalam bidang komedi. Laporan Maziah Jini untuk Berita RTB.
Berita sukan. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pembangunan muncul juara bagi kategori terbuka dan veteran dalam kejohanan bola jaring antara kementerian-kementerian sempena Hari Perkhidmatan Awam kali ke-29. Penyampaian hadiah berlangsung di Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah. Memenangi tempat kedua bagi kategori terbuka, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan di tempat ketiga, Jabatan Perdana Menteri. Manakala kategori veteran tempat kedua Kementerian Kesihatan dan tempat ketiga Kementerian Pendidikan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Daeng Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kejohanan dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan dengan kerjasama Persatuan Bola Jaring Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Pelbagai aktiviti menarik diadakan dalam memeriahkan sambutan Hari Keluarga bagi peringkat Mukim Telisai. Acara buat julung kali yang dianjurkan oleh Majlis Perundingan Mukim Telisai itu diadakan di Taman Rekreasi Tumpuan Telisai, Daerah Tutong. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara dimulakan dengan aktiviti pemanasan badan senam aerobik beramai-ramai. Ia diikuti dengan pelepasan kayuhan berbasikal sejauh 11 km di sekitar Mukim Telisai dan aktiviti riadah berjalan kaki dengan menyusuri pantai Telisai sejauh 2 km. Pasukan Brunei DPMMFC meneruskan saingan bola sepak Liga Perdana Singapura kemarin menentang Tampines Rover FC. Dalam perlawanan di Stadium Jalan Besar, pasukan Brunei DPMMFC tewas kepada Tampines Rover 0-1. Between the lines, releases Kopritovic. This should be it. It's past the goalkeeper.